Bertemu kembali di Minggu Baharu rentasan berita edisi 934. Saya Zawazi Yusof dan antara paparan utama. Teriakan derhaka dan letak jawatan bergema di Parlimen hari ini. Jika anda masih ada hati perut, pemimpin politik perlu tegas. Majlis Pemulihan Negara diingatkan jangan hipokrit. Bilakah akan berakhir drama pendakwaan politik? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini Isnin 26 Julai 2021, pintu Parlimen dibuka. Rakyat mengharapkan tarikh ini akan merentas jalan bahawa demokrasi berparlimen dikembalikan. Maknanya proklamasi darurat perlu dijadikan agenda utama. Namun apa yang berlangsung ialah mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 selama 5 hari mulai hari ini sehingga 29 Julai dan 2 Ogos bagi Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada 3 hingga 5 Ogos. Bagaimanapun Pakatan Harapan membantah tindakan Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun yang menolak 5 usul pembangkang yang antaranya usul berkaitan proklamasi darurat untuk dibahas dan diluluskan di Parlimen. Akibatnya terjadi kekecohan apabila Azhar bertegang leher dengan beberapa ahli Parlimen yang mempertikaikan perjalanan sidang khas Parlimen hari ini. Jeritan derhaka kedengaran di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapannya mengingatkan Azhar supaya tidak membelakangkan hasrat dan maksud sebenar yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad. Kes ini yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu mengambil kira aspirasi rakyat, kegelisahan rakyat, penderitaan rakyat dan semangat perlembagaan mengikut prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dan kemudian memberi nasihat yang jelas, titah yang jelas. Kalau engkar namanya derhaka. Perdana Menteri agak berani kerana dalam konteks ini derhaka kepada titah Tuanku Agong dan saya tidak mahu yang di-Pertua Dewan Rakyat sama terpalit dengan penderhakaan ini. Menurut beliau, Azhar telah secara salah menggunakan peraturan mesyuarat 11-3 yang membolehkan Perdana Menteri menetapkan urusan-urusan bagi sidang khas ini. Sebelum itu, Ahli Parlimen Sepang Muhammad Hanifah Maidin meminta Azhar bertindak sebagaimana yang dititahkan yang di-Pertuan Agong. Jangan jadikan Parlimen sebagai sarkas. Kita mesti ikut titah yang di-Pertuan Agong. Kita angkat sumpah untuk junjung perlembagaan, katanya. Sementara itu, Ahli Parlimen Pokok Senat Datuk Mahfuz Omar berhujah bahawa tindakan tidak mengikut titah yang di-Pertuan Agong bermakna Parlimen seolah-olah mengisytiharkan peperangan kepada perlembagaan dan baginda. Ahli Parlimen Bukit Gelugor Ram Kapal Singh pula mempersoalkan sama ada Azhar dikawal kerajaan kerana tidak membawa proklamasi darurat dan ordinan berkaitan ke Dewan sebelum ini. Kata Ram Kapal Singh, Azhar tentu memahami betapa pentingnya membawa proklamasi darurat dan ordinan berkaitan ke Dewan Rakyat selaras perkara 150-3 Perlembagaan Persekutuan. Dalam kenyataan yang kecoh itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Parlimen Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan bahawa darurat dan ordinan yang berkaitan telah dimansuhkan pada 21 Julai 2021. Berdasarkan kepada perkara 1503 untuk membatalkan semua ordinan darurat yang telah dibuat semasa proklamasi darurat ini. Oleh kerana telah di-revoke, maka isu ungkai ataupun annulment sudah tidak lagi relevan. Dan kita sudah berjaya. Terima kasih. Tindakan Kerajaan Perikatan Nasional merahsiakan pemansuhan proklamasi darurat dan ordinan-ordinan yang berkaitan itu menimbulkan persoalan baharu. Apa yang kerajaan cuba sembunyikan? Justru apabila Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Yassin mula membentangkan Pelan Pemulihan Negara PPN, riuh rendah di kalangan ahli parlimen masih juga kedengaran. Seolah-olah tiada ahli parlimen pembangkang yang menghormati Perdana Menteri
Menteri Perikatan Nasional yang dilihat seperti bercakap sendirian. Amat jelas dengan memasukkan proklamasi darurat dan ordinan-ordinan yang berkaitan secara bersembunyi. Niat sebenar Kerajaan Perikatan Nasional adalah untuk menghalang sebarang perbahasan dan pengundian daripada berlaku sewaktu sidang khas Parlimen hari ini. Senjata ni tak pakai mask. Point of order. Tolong. Datuk Speaker, senjata ni tak pakai mask. Ahli Parlimen, saya minta point of order. Ambil tindakan. Masa point of order dah habis. Datuk Speaker, senjata ni tak pakai mask. Habis. Mana ada masa point of order? Habis. Saya minta Barry Lawrence Bila-bila masuk dalam mesyuarat. Ini saya tak buat. Datuk Speaker, point of order boleh dibangkitkan bila-bila masa dalam mesyuarat. Mana boleh tolak point of order? Masa untuk point of order. Just one point. One point ni. Ketua dan semua ahli dewan. Selain itu, seruan letak jawatan kerana gagal turut juga kedengaran. Inilah natijah yang ditanggung oleh rakyat apabila kerajaan tidak ada manifesto kerana merampas kuasa menerusi langkah Sheraton pada hujung Februari tahun lalu. Setelah masuk melalui tebuk atap, kononnya bahu menyelamatkan negara, bangsa dan agama. Tetapi setelah gagal, mereka buat ikut suka hati dalam menggubal dasar dan undang-undang negara dengan menggunakan proklamasi darurat. Kononnya darurat itu diisytiharkan untuk menangani pandemik COVID-19. Sebaliknya, rakyat dilanda ketakutan setiap kali mendengar pengumuman Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini kerana setakat ini tiada bayangan cahaya di hujung terowong yang dipenuhi pandemik COVID-19 dan kemusnahan yang dibawanya. Persidangan khas Parlimen jika tanpa perbahasan dan sebarang pengundian tidak akan mampu untuk dijadikan pedoman bagi melakar masa depan negara. Justru jangan marah jika rakyat masih mengangkat bendera hitam. Koordinator Gabungan Bertindak Memorandum Rakyat Malaysia atau GBMRM, Mustafa Mansur dalam satu siaran video membangkitkan persoalan sama ada Kerajaan Perikatan Nasional masih mempunyai majoriti. Beliau berkata pihaknya telah membuat laporan polis bahawa Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin mempunyai majoriti yang meragukan dan wajar meletakkan jawatan. Kata Mustafa mengekalkan jawatan seperti itu bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan di Perkara 43/4. Jika PM tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan Jemaah Menteri, melainkan jika atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh YDPA. Katanya negara perlu mempunyai kerajaan yang stabil, jika tidak pelabur akan lari. Sebelum ini pada 17 Julai lalu, GBMRM menyerahkan Memorandum Rakyat Malaysia kepada Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Pada 25 Julai, 7 ahli parlimen dan 2 aktivis membuat laporan polis berhubung kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional mengawal pandemik COVID-19. Ahli parlimen yang hadir ialah Fahmi Fazil Lembah Pantai, Hannah Yos Gambut, Aziz Jaman Sepanggar, Isnaraisyah Munirah Kota Belud, Dr. Kelvin Yi Li Wen, Bandar Kuching, Charles Anthony Santiago Kelang dan Maria Chin Abdullah Petaling Jaya. Dua aktivis yang turut serta membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfield itu ialah Peguam Dato' Ambiga Srinivasan dan Datin Paduka Marina Mahathir. Laporan polis yang dikemukakan oleh Maria Chin sebagai pengadu mengatakan bahawa pihak polis diminta menyiasat Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba ekoran pertambahan kes positif dan kematian akibat COVID-19. Beliau juga memohon pihak polis menyiasat mana-mana menteri yang dipertanggungjawabkan dalam usaha mengekang penularan wabak tersebut berasaskan Seksyen 259 dan Seksyen 304A Kanun Keseksaan. Ini kerana saya mendapati wujud kecuaian jenayah dalam menjalankan tugas menteri sehingga mengakibatkan penularan wabak COVID-19 dalam komuniti yang membahayakan nyawa serta mengakibatkan kematian, tegas Maria. Beliau berkata Adham dan menteri-menteri lain cuai sehingga gagal mengawal jangkitan COVID-19. Katanya jumlah ujian saringan yang tidak mencukupi dan proses mengesan kontak rapat tidak efektif mengikut saranan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Sebaliknya, apa yang pemimpin lakukan kecuali menambah garam pada luka rakyat. Baru-baru ini Ketua Polis Daerah Shah Alam, Assistant Commissioner Baharudin Mat Taib berkata pihaknya telah menerima satu laporan berhubung pelanggaran prosedur operasi standard SOP membabitkan sekumpulan peserta kursus. Ia susulan satu rakaman video berdurasi 1 minit dan 34 saat yang tular memaparkan sekumpulan anggota Serikandi Bersatu menari lagu dandut tanpa memakai pelitup muka serta tiada penjarakan fizikal.
Program yang dipercayai berlaku di sebuah hotel di Shah Alam itu berlangsung pada April lalu ketika negara berada dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB. Satu laporan polis mengenai pelanggaran SOP itu kita terima hari ini dan siasatan kini dijalankan mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Peraturan 17 PUA 225-2021 melanggar SOP PKP. Jika sabit kesalahan boleh dikenakan kompaun sebanyak RM2,000 ke atas individu manakala RM10,000 ke atas penganjur, katanya seperti dilapor Malaysia Deadline. Menurutnya, kertas siasatan akan dirujuk Timbalan Pendakwa Raya dalam keadaan segera untuk tindakan lanjut. Boleh percayakah pejabat peguam negara akan bertindak dengan pantas? Entah sudah berapa kali pemimpin kerajaan tebuk atap dan kuncu-kuncu mereka melanggar SOP yang mereka sendiri buat. Mereka makan besar di restoran kenduri durian dan kini majlis tari menari tanpa hati perut. Rakyat sedang menderita, kehilangan tersayang tanpa pekerjaan, kelaparan dan ada yang bunuh diri. Tetapi apa bezanya dengan pihak yang mengkritik Perikatan Nasional tetapi pada masa yang sama menyerang pimpinan Pakatan Harapan? Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pula berkata ahli UMNO yang bergayut dalam Kerajaan Perikatan Nasional sebagai Menteri, Timbalan Menteri dan jawatan dalam syarikat berkaitan Kerajaan GLC akan berhenti jika darurat tidak ditamatkan pada 1 Ogos. Persoalannya, boleh percaya ke? Siapa berani menafikan bahawa Malaysia bukanlah sebuah kerajaan gagal atau failed state seperti mana yang dinyatakan oleh Bloomberg? Soal Setiausaha Agong DAP Lim Guan Eng dalam hantaran di Facebook beliau. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai kes harian COVID-19 terbaru yang menyedihkan sebanyak 17,045 kes. Ini melonjakkan Malaysia sebagai ahli baharu kelab negara 1 juta kes COVID-19 dengan jumlah kumulatif sebanyak 1,013,438 kes sindirnya. Beliau menyatakan beberapa punca bagaimana Kerajaan Perikatan Nasional gagal walaupun melaksanakan perintah darurat dan total lockdown. Kegagalan untuk melaksanakan strategi ujian saringan yang komprehensif, lambat dalam menempah dan menerima vaksin, amalan 2 darjat dalam penguatkuasaan sekatan PKP antara VIP dan rakyat biasa, dasar yang berubah-ubah dan U-turn semacam roti canai serta ketidakcekapan Kerajaan Perikatan Nasional telah menyebabkan Malaysia kalah kepada virus COVID-19, katanya. Beliau turut mendakwa Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Yassin tidak prihatin tentang penderitaan rakyat. Betapa menyayat hati melihat rakyat biasa begitu menderita sengsara. Tetapi Perdana Menteri Mahyadin dan menteri-menteri lain macam tak kisah saja. Tak cerita lagi tentang Makcik Kiah, ujar Guan Eng. Pada masa yang sama, beliau melahirkan hasrat DAP untuk mengemukakan kertas posisi dasar mereka yang bertajuk mempersiapkan Malaysia ke arah hidup di samping COVID-19 untuk membawa negara ke hadapan. Beliau melihat bahawa sebarang percubaan untuk menghapuskan virus tersebut sepenuhnya dari negara ini adalah satu tindakan sia-sia. Virus tersebut dijangka hidup bersama dalam masyarakat dalam jangka masa panjang. Oleh itu, DAP mencadangkan satu anjakan paradigma beralih daripada sasaran pengurusan pandemik sifar COVID-19 dan sekatan penuh lockdown kepada hidup di samping COVID-19 dan lockdown bersasar, ujarnya. Menurut beliau, norma baharu bukan berkenaan hidup secara berterusan dengan lockdown menerusi pelbagai bentuk pelaksanaannya. Norma baharu adalah bagaimana Malaysia menggunakan pendekatan-pendekatan untuk meminimumkan dan mengurangkan kehadiran dan kesan COVID-19 dalam kalangan masyarakat dalam masa sama, membuka kebanyakan atau kesemua aktiviti sosial dan ekonomi kita, tegas Guan Eng. DAP mencadangkan satu strategi komprehensif dalam usaha mitigasi pandemik serta membolehkan kehidupan di samping COVID-19 itu, iaitu pertama, kawal dan kurangkan gelombang jangkitan semasa. Kedua, kesediaan untuk menghadapi wabak pada masa depan. Ketiga, membuka sektor sosial dan ekonomi dengan pendekatan yang lebih selamat. Dan keempat, strategi jangka masa sederhana dalam menguruskan COVID-19. Terdahulu Guan Eng membidas tindakan Perikatan Nasional yang dilihatnya mengenepikan pakar pelbagai bidang dalam Majlis Pemulihan Negara MPN. Sekiranya Perikatan Nasional serius ingin menyelamatkan Malaysia daripada krisis kesihatan dan ekonomi paling dahsyat dalam sejarah, lantik pakar bidang berkenaan ke Majlis Pemulihan Negara yang tidak mempunyai hubungan politik dan tidak berkait dengan legasi kerajaan sebelum ini. Pakar-pakar bidang yang berkenaan di dalam MPN ini bukan sahaja perlu memiliki latar belakang profesional tetapi juga mempunyai keberanian untuk bercakap benar kepada pemerintah, kata Guan Eng. Beliau mencadangkan beberapa nama pakar dalam bidang tertentu yang sesuai untuk menasihati kerajaan dalam MPN. Antaranya termasuk pengerusi Royal Selangor Pewter, Tan Sri Yoh Poh Kun,
pakar ekonomi terkemuka Dr. Jomo Kwame Sundaram, pakar bedah kardiotorasik terkenal Tan Sri Yahya Awang dan Iron Lady Malaysia Tan Sri Rafidah Aziz. Selain kepakaran, anggota MPN juga wajar tidak takut untuk bercakap benar kepada mereka yang berkuasa. Oleh kerana MPN bertujuan untuk memulihkan negara ke landasan yang benar, maka pelantikan Yes Man sebagai anggota sudah pasti gagal untuk mencapai matlamat penubuhannya. Kalau Kerajaan Perikatan Nasional perlukan pihak yang memuji-muji tindakan mereka, rasanya cukup sudah dengan memiliki Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM, iaitu penjenamaan semula Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa yang kini di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Berhentilah terus-menerus angkuh dan hipokrit dengan mencanang bahawa kerajaan tidak gagal, sedangkan data dan apa yang ketara adalah sebaliknya bagi pemimpin Perikatan Nasional dan walaun yang hilang ingatan. Cuba perhatikan ciapan terakhir bekas Menteri Kesihatan Datuk Seri Zulkifli Ahmad ini. Alhamdulillah, 2 lagi kes COVID-19 pulih sepenuhnya dan discharge hari ini. Tiada kes positif baru. Kes ke-14 dan kes ke-19 sebelum ini dirawat di Hospital Kuala Lumpur. Jumlah yang telah pulih sepenuhnya sudah discharge hingga hari ini 20 orang. 2 masih dirawat di ward dan stabil. Tweet saya terakhir sebagai wabi Menteri Kesihatan. Terima kasih. Semuanya sudah menjadi kenangan yang dirindui. Wahai pemimpin Perikatan Nasional, kini Malaysia melepasi 1 juta kes dengan lebih 17,000 kes sehari. Tidakkah kalian ada sedikit rasa malu? Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pertuduhan pecah amanah terhadap Ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman adalah perkembangan yang tidak baik buat negara. Ini kerana ia secara tidak langsung memberi isyarat kepada bakal-bakal penjenayah untuk mencipta hubungan yang lebih dekat dengan orang-orang politik yang berkuasa bagi mendapat perlindungan daripada sebarang pendakwaan. Menurut beliau, jika pihak yang rapat dengan koridor kuasa boleh bebas tanpa hukuman, manakala pembangkang diasak dengan pelbagai pendakwaan terpilih, maka ternyata aspek penegakan hukum di negara ini telah rosak. Babak terkini ini terus merobek kepercayaan dan keyakinan para pelabur terhadap Malaysia dalam keadaan negara hari ini yang kelam dan haru biru dengan ketidakabsahan pemerintah, kata Anwar. Sebagai seorang yang pernah menjadi mangsa political persecution atau pendakwaan bermotifkan politik, sudah tentu beliau tahu apa implikasinya. Sementara itu, sekumpulan ahli parlimen turut menyelar tindakan mendakwa bekas Menteri Belia dan Sukan itu. Kami percaya bahawa dakwaan ini hanya bermotifkan politik bertujuan untuk memberi tekanan kepada Presiden penaja Parti Muda ini beberapa hari sebelum Parlimen bersidang. Sesuatu yang agak mencurigakan apabila kedua-dua pertuduhan tersebut baru saja dibuat semalam, sedangkan kejadian pecah amanah tersebut didakwa berlaku tahun lepas dan juga sebelum pilihan raya umum ke-14, iaitu sekitar April 2018, dan Syed Saddiq hanya didakwa 7 bulan selepas kelulusan diberi untuk pendakwaan. Demikian kenyataan bersama Datuk Seri Salahuddin Ayub Amanah, Datuk Wira Amiruddin Hamzah Pejuang dan Isnaraisyah Munirah Majlis Warisan, Sibarasa Rasiah Keadilan dan Teo Ni Cheng DAP. Mereka juga menggesa agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mendedahkan hasil siasatan yang dilakukan ke atas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun mengenai keupayaan beliau membayar hutang dalam tempoh yang singkat tidak setara dengan jumlah pengisytiharan harta yang dinyatakan sebelumnya. SPRM juga perlu mendedahkan bagaimana Rina Harun berjaya mengumpul kekayaan dan mempunyai sumber untuk melunaskan hutangnya dalam tempoh yang singkat berbanding aset yang beliau miliki seperti yang dinyatakannya dalam pengisytiharan aset SPRM yang diterbitkan tahun lalu, kata kenyataan itu. Menurut mereka, tindakan melambatkan siasatan ke atas Menteri Perikatan Nasional ini hanya menimbulkan persepsi negatif daripada orang awam terhadap integriti SPRM sebagai sebuah badan yang bebas, adil dan mempunyai martabat yang tinggi untuk membanteras amalan rasuah dalam negara kita. Malang untuk sebuah kerajaan yang terbentuk daripada pengkhianatan mandat rakyat ini sehingga terpaksa menggunakan institusi seperti SPRM untuk menekan ahli parlimen yang tidak bersama mereka dan kekal berkuasa, tegas mereka.
Dalam pada itu, Ahli Parlimen Putrajaya Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur menyalahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai punca beliau diheret ke mahkamah. Persoalan kenapa saya diheret ke mahkamah memang bukan lagi rahsia. Saya adalah antara mangsa pendakwaan terpilih apabila enggan mengikut arahan daripada Tun. Bukan sekali pelawaan yang bertukar jadi pujukan dan kemudian arahan untuk saya meninggalkan UMNO serta menyertai pengkhianat bangsa. Akhirnya, ugutan sekiranya saya enggan tunduk bertukar menjadi realiti apabila saya didakwa di mahkamah atas alasan yang diada-adakan. Tegasnya, bila mendakwa dikenakan pelbagai gelaran seperti pencuri, penyangak, penyamun hanya kerana enggan menjadi budak suruhan Tun M, khususnya meninggalkan UMNO. Saya bukanlah lembu yang dicucuk hidung kerana jati diri dan maruah saya adalah tersemat untuk agama, bangsa dan tanah air yang telah saya ikrarkan. Katanya, dalam pada itu Syed Saddiq juga menegaskan tidak akan pernah menjual jiwa dan prinsipnya kepada Perikatan Nasional. Sudah lebih setahun saya diugut untuk didakwa jika tidak menyertai Perikatan Nasional. Setiap kali ada undian penting di Parlimen, ugutan akan kembali datang. Saya lebih rela masuk mahkamah dari masuk Perikatan Nasional. Kenyataan Tengku Adnan dan Syed Saddiq membawa mesej yang sama. Pembangkang berhujah bahawa SPRM mahupun polis digunakan oleh pihak yang berkuasa untuk memaksa pengakuan dan menindas mereka. Ini amat jelas kerana siasatan terhadap Dr. Xavier Jayakumar kelihatan senyap sunyi selepas beliau keluar keadilan dan menyokong Perikatan Nasional. Siasatan terhadap Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman juga tidak lagi kedengaran selepas beliau dilaporkan membantah langkah Majlis Tertinggi UMNO MT yang menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin. Tidak kira parti politik mana yang berkuasa, negara yang wujud wajar berpaksikan hukum rule of law. Apa guna mencipta rukun negara yang kelihatan amat tertib dan berperlembagaan tetapi kemudian dilanggar oleh pemimpin politik demi kuasa? Jika dibiarkan, demokrasi jadi kakistokrasi. Kemudian, anarki. Rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.